Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu dalam sesi bicara santai bersama Dr. Norman. Hari ini kita nak berbicara sikit tentang satu topik, iaitu masalah bengkak prostat ataupun biasa sebagai BPH, benign prostatic hyperplasia. Iaitu masalah bengkak prostat ni sebenarnya banyak berlaku pada lelaki yang berumur lah lebih daripada 50 tahun, biasanya dalam lingkungan 60 ke 70 tahun kan. Okey, apa sebenarnya punca kan? Berdasarkan pemahaman yang biasa lah, ini dikaitkan dengan testosteron ataupun hormon lelaki. Maksudnya perawatan konvensional menganggap bahawa puncanya adalah kerana faktor hormon lelaki, yang mana berlaku conversion antara testosteron ke DHT yang berlebihan menyebabkan bengkak prostat. Walaupun bagaimanapun, teori ini sebenarnya masih banyak dipersoalkan oleh saintis yang lain. Mengatakan jika punca masalah BPH atau prostat bengkak ni adalah berkaitan dengan hormon testosteron yang berlebihan, maka sepatutnya adalah orang yang kena masalah prostat ialah lelaki yang remaja. Maksudnya umur 18 tahun kan, masa itulah sebenarnya peak paling tinggi sekali paras testosteron seorang lelaki semasa berumur 18-20 tahun macam tu kan. Tapi masa itulah kita tak tengok mana ada orang lelaki yang umur 20 tahun, 18 tahun kena masalah bengkak prostat. Semua orang yang kena bengkak prostat adalah orang yang berumur 60-70 tahun, yang dah tua kan. Sebab faktor utama adalah kerana ia berkaitan dengan rendah testosteron sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Sebab orang yang berumur 50, 60 tahun, 70 tahun ni, testosteron dia orang rendah. Ya, berdasarkan umur dia lah. Jadi perkaitan tu ada satu benda yang agak kontroversi lah. Kalau betul itu punca dia, maka sepatutnya orang muda lah yang kena. Kenapa orang yang berumur pula kena? Itu maknanya ada faktor lain. So berdasarkan kajian terkini dalam nutritional medicine, sebenarnya ia berkaitan dengan masalah hormon estrogen yang berlebihan sebenarnya. Hormon estrogen yang berlebihan akibat gangguan daripada akibat gangguan daripada pemakanan sebenarnya. Dia berkaitan dengan pemakanan dia nak kena faham. Jadi maksud dia kan sebenarnya masalah prostat ni sebenarnya ada kaitan dengan hormon insulin. Seorang lelaki yang tidak menjaga pemakanan ataupun orang lelaki yang ada masalah diabetes yang mempunyai paras insulin yang tinggi, sebenarnya dapati risiko lebih tinggi mendapat masalah prostat bengkak ni. BPH ni lebih common di kalangan mereka. Itu dia sebenarnya perkaitan sebenarnya dengan insulin, bukannya dengan testosteron. Sebab insulin yang boleh menyebabkan kebengkakan jugalah sebenarnya. Termasuklah juga bengkak pada prostat. So konsep dengan memahami konsep asas macam tu, seseorang yang ada masalah prostat, benda yang pertama yang dia kena buat ialah berpantang benda-benda yang meningkatkan insulin dia, iaitu makanan karbohidrat proses, terutamanya gula. Jadi kena berhenti gula lah. Berhenti gula, berhenti makanan proses, berhenti roti, berhenti tepung gandum, berhenti all tepung-tepung, banyak sangat makan karbohidrat. Dan mereka sepatutnya mengambil lebih banyak lemak sihat, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kelapa sawit kan, dan lemak-lemak haiwan, makan sup tulang dan sebagainya kan, untuk menstabilkan balik hormon dan menurunkan estrogen dan insulin dia. Dan satu lagi, mereka patut mengelak pengambilan makanan-makanan yang meningkatkan estrogen. Contohnya kacang soya. Elakkan pengambilan makanan-makanan yang berasaskan kacang soya. Seperti apa? Seperti tahu kan, seperti air soya. Dah lah ada soya, ada gula pula tu. Ini masalah tu kan. Ataupun apa saja yang berkaitan dengan soya, kena elak kan. Termasuk juga tempe. Walaupun tempe tu sepatutnya bagus kan, tapi dalam konteks ni, seorang yang ada masalah bengkak prostat, dia kena pantang sebenarnya makanan-makanan yang berasaskan soya, sebab soya boleh melonjakkan lagi paras estrogen. Satu lagi bahan yang kena dielakkan adalah flaxseed. Flaxseed juga boleh meningkatkan estrogen. Apa-apa yang berkaitan dengan flaxseed, masuklah minyak flaxseed dan sebagainya, kena dielakkan. Dan yang ketiga, bahan yang boleh meningkatkan paras estrogen adalah sebenarnya susu. So
So orang yang ada masalah prostat sepatutnya berpantang susu semua susu kambing ke, susu lembu ke, terutama juga ialah susu tepung ni. Susu tepung memang banyak masalah sikit, sebab susu tepung banyak yang diletak dengan creamer, maltodextrin, ada juga banyak yang diletakkan gula. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi kena pantang susu, kena ambil lemak sihat, kena faham konsep utama dia, apa yang perlu diturunkan. Dan malah sepatutnya orang yang berumur 60-70-an kena usaha untuk meningkatkan paras testosteron dia sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah prostat bengkak ni. Sebab tu saya banyak memberi suplemen herbs yang meningkatkan testosteron, seperti ekstrak daripada tongkat ali dan sebagainya. Dan sampai menasihatkan pesakit-pesakit saya untuk makan lebih banyak makanan berkolesterol, dan juga pengambilan lemak-lemak sihat untuk membantu meningkatkan paras testosteron dan akan mengurangkan bengkak prostat, dan juga akan menurunkan paras insulin. Itu konsep dia. Jadi yang kita kena turunkan ialah paras insulin. Secara tak langsung estrogen akan turun tangan lelaki dan meningkatkan paras hormon testosteron. Itulah asas konsep ni, bagaimana sebenarnya nak menyelesaikan masalah prostat dengan pemakanan yang betul, dengan berpantang makanan-makanan proses, pantang gula, pantang tepung, pantang segala makanan proses yang tinggi karbohidrat, dan jumlah pengambilan karbohidrat juga patut dikawal dan dikurangkan, dan seminimum yang mungkin, dan lebihkan kepada pengambilan makanan-makanan yang berlemak tinggi, yang maksudnya dengan lemak-lemak yang sihat kan. Dan juga pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai makanan yang pemulih atau healing food. Sayuran dengan buah-buahan sangat penting diamalkan, dan tak sepatutnya kita berpantang dengan makanan-makanan tersebut. Amalkan pengambilan sayuran dengan buah-buahan yang banyak setiap hari, dan juga kita boleh makan makanan-makanan yang berminyak dan berlemak tinggi. Dan syarat lemak tu adalah jenis lemak yang sihat, yang berasaskan kelapa, santan, minyak kelapa sawit, minyak zaitun kan, dan juga lemak haiwan. Termasuk juga ialah daripada lemak susu. Walaupun saya kata susu tak bagus, tapi lemak susu tak ada masalah. Pengambilan seperti minyak ghee kan, minyak butter boleh, tak ada masalah kan. So itulah kaedah yang betul. Sebab tu kalau kita nak tahu sebenarnya kesihatan tu adalah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan kan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Rawi. Jangan lupa subscribe dan share YouTube saya kan. Terima kasih.